Madani, alhamdulillah hari ini 1 hari bulan Ogos. Ogos 2023, kita dah masuk hari yang keempat dalam suasana kempen bagi pilihan raya umum negeri Selangor yang ke-15. Ini kita panjatkan penuh kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama pada pagi ini sekali lagi dalam sidang media bagi calon N09 nombor 1 Pakatan Harapan mewakili Kerajaan Perpaduan. Saya Muhammad Yahya Mansali dan nama yang ada dalam kertas pencalonan atau kertas undi adalah Pak Yat nombor 1. Nombor 1 dari Parti Harapan Kerajaan mewakili Kerajaan Perpaduan. Ucapkan terima kasih kepada semua petugas-petugas media, kepada seluruh jentera yang terus bertugas tanpa rasa penat lelah pada setiap masa. Dan hari ini sekali lagi saya bersama-sama dengan tuan-tuan saudara-saudara. Selepas malam tadi kita berada di Dewan Raja Muda Musa di Shah Alam dengan pelancaran 5 tekad 5 tahun oleh Datuk Menteri Besar Selangor, dan saya juga telah melancarkan 5 matang pada 30 hari bulan yang lepas. Hari ini saya sedikit kaitan dengan tekad itu, iaitu berkaitan 5 tekad ni, 5 tekad permatang. Tekad yang keempat iaitu memperkasa generasi muda dan wanita. Dan hari ini saya nak bawa isu yang utama yang kemaskan berkaitan dengan skim rumah permatang madani. Saya nyatakan ini, saya sebutkan istilahnya dengan skim rumah permatang madani. Generasi muda bersama-sama dengan saya ni, muka-muka yang handsome ni, semuanya anak-anak muda di kawasan permatang daripada kampung-kampung dan juga taman-taman yang ada, yang kita telah bertemu dan mereka melahirkan hasrat supaya ada pembaharuan, penekanan berkaitan dengan kemudahan untuk rumah-rumah kediaman yang perlu mereka perolehi atau mereka beli atau mereka mampu untuk buat. Jadi saya nyatakan ini dengan skim rumah permatang madani. Generasi muda permatang berhadapan dengan ketidakmampuan memiliki rumah sendiri ekoran harga hartanah di Selangor yang tinggi serta kesukaran mendapatkan pinjaman perumahan dari institusi kewangan, khususnya mereka yang bekerja sendiri. Dan dia kawasan permatang dan Tanjung Karang ni memang cukup ramai anak-anak mudanya kerjanya sendiri. Mengisapi kemelut ini, maka Pak Yat komited dalam menangani isu ini dengan pendekatan proaktif yang melibatkan Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan. Semua itu Pak Yat berbincang dan berunding dengan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat bagi menampilkan skim rumah permatang madani. Ini dalam proses, insyaAllah perundingan-perundingan kita akan laksanakan nanti. Untuk menjayakan skim ini, tanah-tanah milik Kerajaan Negeri dan syarikat milik Kerajaan Negeri serta Persekutuan akan dimanfaatkan. Skim ini akan dilaksanakan secara berpoket di tanah-tanah kosong yang difikir sesuai. Skim ini juga akan melibatkan pembukaan kawasan-kawasan baru dengan menampilkan penempatan yang mampan, berkonsepkan hijau serta menggunakan teknologi Industrial Building System ataupun IBS yang dihasilkan oleh anak tempatan. Skim rumah permatang madani bukan sahaja memberi peluang kepada generasi muda memiliki rumah sendiri dalam persediaan mereka membesar, tetapi membuka peluang perniagaan kepada mereka yang mempunyai kemahiran dalam dan juga pengalaman dalam bidang pembinaan. Ada kebanyakan mereka pernah bercimpung dan berkecimpung sekarang ni dalam bidang kontraktor kecil dan juga mereka yang punya kemahiran dalam kerja-kerja tanah, yang mereka punya kemahiran dalam kerja-kerja elektrikal dan juga seni pertukangan. Jadi ini yang Pak Yat sebutkan tentang skim rumah permatang madani demi masa depan kita. Permata Selangor. Pak Yat ready. Terima kasih banyak daripada saya. Jadi saya nak bagi penjelasan kepada sini. Ini bahan yang lama sebenarnya kepada anak-anak di kawasan Tanjung Karang dan Permatang ini, kerana mereka orang kampung. Mereka kebanyakannya pendapatan mereka adalah daripada kerja-kerja harian. Mereka mengambil upah, contohnya yang kait sawit, yang jaga ladang, yang jaga kebun, yang membaja, dan sebenarnya mereka bukan ada pendapatan tetap. Jadi isunya adalah bila mereka nak beli rumah, tak ada institusi bank yang
boleh nak lepaskan memberi kelulusan kepada mereka. Ini antara yang menekan kepada anak-anak di kawasan ini. Kalau nak ada rumah, mereka terpaksa berhijrah PJ, Shah Alam, Kuala Lumpur, baru mereka ada pekerjaan tetap. Jadi untuk memastikan anak-anak muda ni berada di kawasan ini, mereka boleh boleh ada pendapatan, tetapi isu-isu untuk mendapatkan membeli rumah dan sebagainya bagi menekan. Jadi inilah yang Pak Ya bersama anak muda ni, mereka memberikan cadangan supaya ada satu skim perumahan. Kena ada kerjasama daripada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan pusat supaya mereka ada tanah, mereka boleh dirikan rumah dengan pembiayaan daripada pihak kerajaan negeri ataupun daripada JLC, atau mereka ada tanah-tanah kerajaan yang boleh dibangunkan secara kecil-kecilan, mereka boleh beli rumah dengan kaedah mereka boleh mendapat pembiayaan, skim-skim mungkin ada koperasi-koperasi dan sebagainya. Ini yang mereka asaskan. Jadi inilah yang Pak Yah sebut tentang skim perumahan madani. Malam tadi Datuk Menteri Besar telah juga dalam pelancarannya berkaitan dengan rumah makmum bilik, rumah Serangoku, rumah idaman dan sebagainya, lebih daripada 2,000 itu kawasan-kawasan di Pekan, Bandar dan sebagainya. Tapi bagi kawasan-kawasan ini mereka ni untuk mendapatkan pendapatan yang boleh nak membiayai memang sukar. Jadi sebab itu ini insyaAllah Pak Yah bersama tim nanti akan teruskan usaha-usaha ini untuk memastikan anak-anak muda ini memiliki kediaman sendiri dan mereka boleh berkerja dan boleh mengembangkan. Jadi itu. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Malaysia Gazette Selangor Kini? Ada? Kita sedang mereka maknanya rumah mesti daripada segi saiz, daripada ini mesti rumah tu bagaimana disyaratkan oleh pihak kerajaan negeri, mana rumah mesti rumah saiznya sebagaimana rumah-rumah zakat yang sekarang maknanya 3 bilik, ada 2 bilik air, ada ruang tamu, ada dapur dan sebagainya, dan kita menganggarkan kosnya tidak boleh lebih daripada 80,000. Maknanya itu antara yang kos yang mereka boleh ni. Sebab itu kos lebih daripada itu mereka memang dalam suasana sekarang. Kita dulu ceritakan ke 40,000, tapi sekarang ni untuk beda rumah, satu rumah tak boleh dah itu. Jadi kita untuk daripada keadaan pasaran dan juga kos. Betul. Ini antara galakan supaya mereka boleh potensi mereka ni, mereka ada yang ada kepakaran tertentu walaupun mereka tidak ada pendidikan yang tinggi, mereka punya kepakaran, atau mereka yang graduate dan sebagainya nak duduk dekat sini tapi mereka tak mahu kerja tetap, mereka nak berkecimpung dalam perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Itu yang kita supaya mereka. Saya ambil contoh contohnya kata saudara Hafiz dia duduk dekat sawah sempadan, sawah sempadan boleh membuat rumah sebab dia ada keluarga, ada tanah dan sebagainya, tapi nak bina rumah dia bukan kos murah sebab dia nak kena tambak dekat sawah. Proses tambak itu dah makan kos, kemudian nak bina dan sebagainya. Jadi ini skim macam inilah yang perlu kita nak perluaskan lagi. Itu antaranya yang kita sebutkan. Contoh ini sebagai contoh. Atau di kawasan-kawasan saya ambil contoh di kawasan Seri Tiram Jaya, ada kawasan-kawasan tanah lagi tanah kerajaan. Tanah kerajaan yang kita boleh acquire, kerajaan boleh gazetkan dia jadi kawasan untuk pembesaran kampung contohnya, tapi boleh dimiliki oleh anak-anak daripada kawasan-kawasan di Seri Tiram Jaya. Dan satu lagi macam kami daripada ladang Tanah Marem. Dan ini antara perkara yang sedang kita fikirkan supaya anak-anak daripada kaum India, anak-anak pekerja estate ni boleh duduk terus menetap di sini dan mereka boleh ada kediaman. Saya ambil contoh sedikit.
Itu antara skim. Maknanya saya ambil contoh tadi, katalah macam saya sebut tadi Hafiz, dia ada keluarga dia ni, tapi skim tu maknanya skim pembiayaan yang dia maksud yang saya sebutkan tentang skim perumahan Perubatan Madani, dia pembinaan dan juga pembiayaan and financing penting sekali pada kita, sebab kalau boleh galakkan, boleh ada kombinasi dengan koperasi, dengan bank rakyat. Mereka kebanyakan bank rakyat dia daripada angkasa, tetapi prosesnya mereka mesti bekerja tetap. Mereka memang tak ada kerja tetap, kan? Nelayan-nelayan kecil dan sebagainya. Jadi bila mereka tidak ada rumah sendiri, bila menumpang dan sebagainya, tekanan kehidupan mereka ni akan lebih tertekan nanti bila anak-anak mereka nak membesar. Dia masih duduk kat rumah mertua dan sebagainya. Dia menekan kehidupan tu, dia tidak boleh ada kehidupan sendiri. Jadi ini yang kita nak, supaya anak muda, Saudara Syaf daripada Kampung Bukit, kami daripada Ladang Tanah Marem, anak muda wanita perlukan penghidupan sendiri. Jadi ini yang kita perlu bela. Dan ini prinsip ini sama menyamai bagaimana program ataupun agenda besar Datuk Seri Ibrahim dalam membangun Malaysia Madani. Saya selalu nyatakan, dalam masa kita membangun, kita jangan meruntuhkan. Maksudnya, kita nak bina rumah, tapi institusi keluargaan ni kita tinggalkan. Jadi ini maknanya kekeluargaan mereka akan berterusan, sebab mereka berada di sini, mereka boleh tengok orang tua, boleh tengok nenek dan sebagainya. Ini antara yang kita beri penekanan lah dalam proses supaya mereka duduk di sini dan mereka boleh jaga mak bapak yang dah tua, yang sakit dan sebagainya. Ini antara apa yang kita fikirkan dalam memekarkan masyarakat tu. Salah satu daripada 5 tekad Pak Ya bagi Permatang Permata Selangor. Okey, terima kasih. Ada lain? Ya. Lain. Ini bukan daripada ni ya? Okey. Itu saya ingat itu yang paling baru lah kot. Di Sungai Gulang-Gulang saya ingat itu yang paling baru. Itu hari saya dapat buat kenyataan. Saya kata satu perkara, kalau maknanya ini satu provokasi ataupun maknanya vandalism yang dibuat oleh pihak-pihak yang dia cuba memenajamkan. Kalau maknanya sekarang ni kita dalam proses kempen, kan? Maknanya kalau ada pihak-pihak yang cuba menajamkan antara proses kempen ni, kita rasa mereka janganlah ambil langkah yang itu, sebab dia boleh menajamkan antara dua pihak. Kalau maknanya ada pihak ni benar-benar, maknanya kalau dari pihak lawan, saya kata kita hentikanlah perkara ini. Sebab gambar yang tertera dekat situ gambar yang amat berhormat Perdana Menteri. Kena hormat, kan? Kita tak suka tak ada masalah, ini negara demokrasi. Tapi bila kita dah ada gambar yang tertera itu adalah gambar Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dia akan sumpah di hadapan yang baginda yang di-Pertuan Agong. Contohnya ada dalam perlembagaan. Salah satu daripada rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara. Ini penting kesetiaan kita kepada raja dan negara. Maknanya kalau kita hina gambar Perdana Menteri, sama kita hina dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi ini penting, jangan kita ambil langkah itu. Kalau benda tu anak muda yang buat, maknanya orang tua kena tegur. Kalau orang tua yang buat, maknanya kena insaf, kan? Kena insaf. Tak suka tak ada masalah, biarkannya lah gambar tu, apa masalah, letak gambar dia. Kalau dia tak suka, letaklah gambar dia sebelah, apa masalahnya, kan? Apa masalah nak letak gambar? Segambar, tak suka, saya letak gambar saya. Kan, contoh, saya ambil contoh, kan. Apa yang masalah tentang gambar kalau kita tak suka pun, kan. Tapi yang tekan kat situ yang sebut tentang gambar tu gambar Perdana Menteri, kan. Anak kecil pun tu tahu gambar Perdana Menteri. Takkanlah kita orang tua tak tahu itu gambar Perdana. Kena hormat sedikit. Tak kisahlah siapa yang pasang, itu isu lain, tetapi kena hormat sedikit gambar yang dipasang. Kalau maknanya ada pihak yang memang betul agendanya, maknanya menunjukkan yang dia tak suka dan sebagainya, tak suka tak apa, kan? Itu satu isu. Terima kasih banyak. Okey, ada lain? Saya ingat ada satu tu di Simpang Raja Musa. Satu, saya ingat kalau masuk yang tu yang kelima lah saya ingat.
Kalau kawasan ni Raja Musa, Sungai Gulang, Parit Serong, ada sebahagian tu ketua-ketua kampung dah buat laporan polis sebenarnya, coverage daripada sudut-sudut tu kan. Ada. Sebab dia dipasang sebelum lagi pembuaran DUN lagi. Kan, gambar billboard tu yang ada dipasang sebelum lagi pembuaran dan juga tempoh penamaan calon pun. Kan. Jadi memang saya rasa benda yang tidak molek sekali lah. Okay, ada lain? Nak tanya ni kempen hari ni tak mau? Okey, terima kasih kepada semua. Pagi ini saya bersama dengan tim pasukan calon kempen calon saya bermula hari ini. Kita tumpu di kawasan sungai Kampung Sungai Yu. Dan Kampung Sungai Yu dia pengundi lebih kurang dalam 2,000 lebih. Alhamdulillah di awal pagi kita berada dekat sana. Kemudian solat subuh sudah tentulah. Dan kemudian kita bersama-sama dengan jemaah masjid dan juga orang kampung bersarapan pagi untuk kita berinteraksi lah antara satu sama lain. Itu satu bab. Tapi yang lebih penting adalah selepas daripada itu adalah ketua daerah mengundi situ dia bawa untuk kita sekali lagi ziarah kasih di awal pagi. Saya ingat lebih kurang dalam 6-7 rumah. Hari ini saya juga sempat menziarah perkara yang sama, ziarah kepada mereka yang terlantar. Yang terlantar tak boleh bangun, keluar daripada hospital, yang sakit jantung baru dibedah, baru yang potong kaki dan sebagainya. Alhamdulillah ini daripada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ada tu, dia memberikan respon yang cukup baik. Dia rasa terkejut, dia rasa ada yang rasa hiba, yang bila kita hadir untuk ziarah mereka. Jadi ini antara bukan sebenarnya nanti kata Pak Ayah ni datang waktu macam ni kempen tak. Ini tim kita ni bukan ziarah waktu kempen saja, waktu biasa pun kita ada ziarah-ziarah tiap-tiap mingguan kita ada. Kampung-kampung pun kita buat ziarah, tetapi ini oleh kerana ini proses kempen kita masukkan di dalam jadual kempen untuk kita bertemu. Sebab di kalangan mereka kita ziarah bukan mereka saja, tetapi lebih adalah kita nak sampaikan salam supaya mereka sampaikan salam saya itu kepada anak, menantu, besan, pakcik itu sebenarnya. Itu yang lebih penting daripada sudut itu. Kemudian daripada ziarah di ziarah kasih di Kampung Sungai Yu, saya terus ke berjumpa dengan penduduk kampung yang berada dekat jualan Ehsan Rahmah di Blok D, Sawah Sempadan. Saya bertemu dengan mereka meluahkan rasa gembira, syukur, alhamdulillah kerana Kerajaan Selangor di bawah Kerajaan Perpaduan dapat membuat program-program yang baik kepada rakyat dalam keadaan rakyat mendapat tekanan dalam kos harga barang dan sebagainya. Dan saya nyatakan kepada mereka, kalau perlu, tak ada seorang pun yang menolak, maknanya dia perlu untuk ditambah, diteruskan dan sebagainya, diperhebatkan. Daripada sekarang ni lebih kurang dalam 6 produk lebih kurang, mungkin perlu untuk tambah lagi. Itu satu. Tapi yang mereka nak adalah kalau boleh dikerapkan. Sekarang ni kalau boleh sekarang ni sebulan 3 kali, 4 kali. 3-4 kali, mungkin dia kalau boleh lebih. Itulah yang diharapkan oleh rakyat daripada. Jadi saya sebut kalau nak tambah, kenalah pilih saya sebagai calon, mewakili Kerajaan Perpaduan, dan juga ini akan mempertingkatkan semangat dan juga tekad kerajaan negeri untuk membuat tambahan-tambahan jualan-jualan seperti itu. Saya ingat itu antaranya. Dan yang akhir tadi sebelum kita ke sini ataupun ke sidang media, kita bertemu dengan pesawah-pesawah yang sekarang ni pesawah-pesawah ni dia bukan sekadar media je, ada teknologi baru je, pakai telefon, pakai ambil, boleh tulis-tulis, tak cakap boleh tulis sendiri, record dan sebagainya. Petani pun sekarang pakai teknologi. Mereka membaja, mereka gunakan drone untuk meracun dan juga kawalan-kawalan serangga dan sebagainya. Jadi ini teknologi yang sedang dipertingkatkan dan diperhebatkan. Kalau dulu petani terpaksa bawa tong racun, tong racun sendiri, itu berapa kilo?
Dia punya tu berat. Jadi sekarang ni drone tolong bawa. Kalau dulu kita pakai lampu dan sebagainya, dengan drone dia akan boleh dapat taburan yang lebih rata. Jadi ini antara lah. Dan yang penting dekat sini dalam teknologi drone saya sebut tadi adalah bukan sekadar drone tu, tetapi sebenarnya kita nak celik kepada anak muda yang ni, kalau tak nak suruh pergi sawah, dia rasa dia punya grade downgrade. Tapi kalau pergi sawah bawa drone, ngalahkan media. Contoh saya buat. Jadi drone boleh jalan, jadi nampaklah duduk di tepi sawah tu macam toki besar, maksudnya macam itulah dia punya nikmatnya. Tapi jadi saya ingat itulah. Dan alhamdulillah petani-petani juga saya sebut tadi, salah satunya saya nyatakan tentang mereka petani teringin juga nak ada drone sendiri, sebab sekarang ni beberapa syarikat ataupun orang persendirian yang buat drone tu mereka memiliki khidmat. Kalau macam mana petani sendiri nak ada, macam mana? Sebab tu saya sarankan kita gunakan koperasi-koperasi petani yang ada, mereka boleh beli sendiri. Ini yang saya sedang usahakan kepada mereka. Saya juga sebagai pengurusi Institut Koperasi Malaysia, saya akan bincang dengan SKM dan sebagainya, macam mana petani-petani koperasi petani ini boleh dapat pembiayaan yang mudah untuk mereka boleh beli drone sendiri. Cuma saya tengah fikirkan, kalau dia ada drone, lepas ni dia mau nak buat apa dengan drone kalau takkan sawah. Ini yang tengah-tengah kita, supaya mereka ada tambahan-tambahan pendapatan. Jadi lepas ni kalau media-media ni nak buat shooting luar, boleh sewa drone daripada petani tu. Itu mungkin. Jadi kalau dia ada shooting filem dan sebagainya, mungkin itu antara pendapatan menggunakan drone yang ada lah. Okey, saya ingat itu. Terima kasih semua yang sudi hadir dan juga memberi sokongan kepada Pak Yah. Terima kasih banyak.